Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Kurus Viral Lemak Tulen. Kononnya hari tu nak kurus masa bulan puasa, tapi tak kurus pun. Ditambah pula dengan makanan-makanan masa hari raya. Maka bertambah boroi lah korang, bertambah gemuk. Dan kita pun dah menghampiri pertengahan tahun 2022. Jadi untuk selesaikan masalah gemuk boroi korang tu, korang bolehlah join program Lemak Tulen. Yang bestnya program Lemak Tulen ni, kita tak pakai sebarang ubat, sebarang produk kurus dan juga sebarang alat. Masa program ni juga sangat fleksibel dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja walaupun dekat rumah. Dan tak kira apa pekerjaan korang, dengan RM89 sahaja korang akan diajar A to Z, bukan setakat senaman, pemakanan dan macam-macam lagi tips dan rahsia yang boleh membuatkan korang kurus, inch loss, turunkan berat badan dalam masa yang singkat dan sihat. Korang sendiri pun dah tengok, dah ramai, hampir 10,000 orang dah join program Lemak Tulen dan 100% peserta berjaya, tak ada lagi yang gagal. Baik lelaki, baik perempuan, tak kira umur. Sekiranya tak ada kesan lepas habis program, kita bagi money back guarantee. Atas permintaan ramai untuk bulan Jun, kita ada 2 batch sahaja. Slot sangat-sangat terhad, masa yang terhad, jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program Lemak Tulen. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu. Let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 12 hari yang lalu, aku ada keluarkan satu video yang menyentuh dua jenis perhimpunan berbeza yang dianjurkan oleh dua puak daripada veteran ATM. Satu perhimpunan rasmi bla 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 yang sampai pitam-pitam tu, dan satu lagi adalah perhimpunan ataupun reunion yang diadakan di Tugu Negara pada Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong dekat Tugu Negara. Apa yang aku highlight dekat dalam video tu adalah 4 tuntutan oleh segolongan veteran ATM yang dikatakan dah tuntut lama dah, tapi masih tak dapat jawapan yang clear dari pihak-pihak yang bertanggungjawab. Dalam video tu aku ada mention, aku ada channel ni, aku ada platform ni, insya-Allah mungkin suara aku didengari. Okey, mungkin aku tak tahu, aku tak nak janji apa-apa. Ini adalah effort aku menggunakan platform yang Allah bagi dekat aku ni, insya-Allah. Lepas tu pada hari berikutnya, aku telah dipanggil oleh seorang ataupun salah seorang daripada wakil daripada MINDEF yang katanya ada penjelasan dan juga jawapan yang dorang nak aku sampaikan melalui channel aku, dan aku dan kita semua veteran ATM ada hak untuk nak petikai ataupun sama ada kita nak setuju dengan apa jawapan yang diberikan oleh pihak MINDEF. Jadi tanpa membuang masa, sebelum aku teruskan, korang kena tekan butang subscribe. InsyaAllah banyak lagi info-info dan banyak lagi benda-benda yang akan aku sampaikan melalui video-video dalam channel aku ni. InsyaAllah semoga dapat dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua, insyaAllah. Jangan lupa tekan butang subscribe. Disclaimer, aku bukanlah penyampai, aku tidak dibayar, tak ada apa-apa perjanjian pun yang berlaku di antara pihak aku, channel YouTube Rais Hamid, dan juga pihak MINDEF. Ini sekadar aku tak tahu kenapa diorang panggil aku, mungkin sebab video aku ni agak viral dan mungkin diorang lagi selesa nak jumpa dengan aku yang seorang-seorang ni lah, sebab aku tak mewakili mana-mana pertubuhan ke NGO ke persatuan ke golongan ke, tak ada. Walau bagaimanapun aku tetap veteran ATM dan ada di antara tuntutan-tuntutan tu yang aku setuju sekiranya dilaksanakan. Ini juga sebagai effort aku melalui aku punya channel. Okey, orang lain ada effort diorang, yang ni ada effort ni. Okey, aku ini apa yang aku boleh buat lah. Okey, aku sebagai veteran ATM, aku pun tak naklah tengok veteran ATM yang lain hidup susah dan sebagainya. Jadi ini aku punya part. Alhamdulillah aku punya suara yang tak seberapa ni didengari oleh pihak MINDEF. Jadi terus jom kita kepada perincian yang telah diberikan oleh pihak MINDEF. Kalau nak aku cerita word by word, panjang apa yang dia nak cerita dekat aku ni, tapi aku cuba cut short secara ringkas dan supaya korang boleh faham, baik veteran baik orang awam. Mengikut penjelasan MINDEF, dia nak veteran ATM ni
faham bahawa di bawah peraturan-peraturan Angkatan Tetap Pencen Ganjaran dan Faedah-faedah lain 1982 telah termaktub bahawa di bawah peraturan 24/2 askar-askar yang telah genap tempoh tidak kurang 21 tahun perkhidmatan layak mendapat pencen. Ini bermakna yang berkhidmat kurang daripada 21 tahun perkhidmatan tidak layak mendapat pencen. Jadi pada fikiran orang-orang MINDEF, masa kita cop jari, benda tu dah clear, dah dijelaskan. Tapi pada dorang, kenapa benda ni nak dituntut pula? Dorang bagi tahu juga yang tentera yang tidak berpencen ni, yang menamatkan perkhidmatan kurang daripada 21 tahun, ada ganjaran perkhidmatan iaitu gratuiti. Jadi dorang cakap, pakailah duit gratuiti tu. Dorang assume yang kita bising-bising pasal nak tuntut pencen ni disebabkan duit gratuiti tu dah habis pakai. Jadi pada mereka bahawa tak logik lah, okey, kalau tiba-tiba lepas kita dah aware, kita dah faham ini yang kita akan dapat, ini yang kita akan terima, sebelum kita chop 10 jari, benda ni dah dijelaskan, tiba-tiba kita nak tuntut pula. Pada dorang unfair. Tapi pada aku, alah, benda ni manusia buat lah. So bila manusia yang buat, benda ni boleh dipinda dan sebagainya. Pendapat peribadi aku tak ada masalah, dan aku pun dah sedia maklum bahawa bila aku berhenti 14 tahun memang tak dapat pencen. Tapi aku rasa tak adil, sebab orang-orang lain, golongan-golongan lain, contohnya macam penjawat awam, contohnya macam atlet apa benda dan sebagainya, kenapa dorang senang-senang boleh terima pencen? Contohnya atlet bila dapat pingat emas, sap, layak dapat pencen. Penjawat awam berkhidmat 10 tahun dan ke atas, berhenti ikut syarat-syarat, pap, layak dapat pencen. Kenapa bukan askar? Sedangkan askar ni yang lebih berjasa kepada negara, yang siang malam tak tidur mempertahankan negara Malaysia, yang buat korang semua boleh hidup aman. Bukan nak mempertikaikan rezeki orang lain, tapi kalau dekat orang lain boleh dibuat, kenapa tak boleh dibuat dekat veteran ATM yang tak berpencen? Tapi walau bagaimanapun, pencen untuk anggota yang berhenti 10 tahun dan ke atas sebenarnya akan ataupun sedang dikaji untuk kita boleh dapat pencen lah yang berhenti lepas 10 tahun ni. Cumanya benda ni masih dikaji, masih perlukan masa yang aku tak tahu, mungkin panjang lagi, mungkin lagi 20 tahun, wallahu alam, sebab katanya pihak MINDEF hanya boleh mengusulkan sahaja. Yang nak meluluskan tu adalah daripada Kementerian Kewangan, sebab benda ni kena mengena dengan duit. So kalau kena mengena dengan duit, semuanya adalah di tangan Kementerian Kewangan. Proses dia bukanlah dengan semudah seorang je sign dia jadi. Tak, kena lalu banyak proses, kena jumpa macam-macam orang, macam-macam menteri juga. Okey, jadi untuk yang tuntutan pertama ni, saranan aku, kita wait and see je lah. Okey, MINDEF ada quote dekat sini yang katanya semasa reunion perjumpaan bekas tentera RU662 di Tugu Negara baru-baru ini, Major Pesara Mio Rosli telah menyatakan, kalau kita buka Akta Angkatan Tentera Seksyen 187 mengatakan dengan kuasa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Majlis Angkatan Tentera ataupun MAT berkuasa membuat pencen, bukannya awam atau Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun JPA. Kata MINDEF, kenyataan ini tidak tepat dan ada salah faham, sebab katanya memang pencen di bawah kuasa MAT, tetapi Akta Angkatan Tentera tidak boleh dibaca secara eksklusif dan isolasi. Sebarang persetujuan yang diputuskan oleh MAT melibatkan implikasi kewangan dan perlu mendapat kelulusan Kementerian Kewangan juga. So yang dorang nak kita faham adalah, walaupun benda ni boleh dipersetujui oleh MAT, tapi dia punya last call dia adalah daripada Kementerian Kewangan juga. So maksudnya dekat sini bukan sesimpel itulah. Okey, mungkin pada pihak MAT dia dah usulkan, tapi kalau Kementerian Kewangan tak luluskan, dia tak jadi apa juga. Tapi daripada MINDEF, diorang cakap benda ni masih dalam proses untuk semakan dan penelitian oleh Kementerian Kewangan. Jadi untuk perkara yang kedua ni, apa yang kita boleh buat?
sabar. Katanya kita salah faham lagi. Sebab katanya Perintah Majlis Angkatan Tentera 1973 berkaitan dengan permohonan pemilikan tanah kerajaan kepada bekas tentera telah dinyatakan kelayakan permohonan oleh anggota tentera bagi tujuan kediaman dan pertanian. Walau bagaimanapun kelayakan ini khusus kepada anggota tentera, isteri dan anak-anak ATM sahaja, tidak terpakai kepada permohonan oleh anggota tentera yang telah menamatkan perkhidmatan. Aku macam confused sikit. Katanya petikan daripada Pemat perkara 9 dalam kurungan 1 tertakluk kepada peraturan dalam perintah ini, seseorang anggota tentera, isterinya dan anaknya boleh secara bersendirian memohon dan diberi milik tanah kerajaan secara pemberian milik terus tetapi terhad kepada tanah pertanian dan tanah perumahan. Jadi benda ni sedikit confused sebab aku tak adalah nak tuntut tanah ke apa ke, tapi mungkin boleh cek balik, mungkin ada daripada perenggan-perenggan yang lain dalam PIMAT ni yang menerangkan yang veteran yang sebenarnya yang layak dapat tanah. Sebab dalam ni dia cakap kita yang salah faham, diorang cakap sebenarnya bukan terpakai kepada veteran tapi terpakai kepada anggota tentera yang masih berkhidmat. Okey, kepada veteran ATM yang nak tuntut tanah mungkin boleh cek balik lah. Lepas tu pula katanya kepada anggota tentera yang memohon pasal tanah ni, dikata Pemat hanya merupakan satu garis panduan sahaja, tidak mempunyai kuasa pemutus atau yang memberikan kelulusan. So tugas Pemat ni hanyalah untuk memastikan dokumen-dokumen untuk yang kepada pemohon ni lengkap, okey, memenuhi syarat dan sebagainya lah. Dan kelulusan akhir adalah tertakluk kepada bidang kuasa kerajaan negeri dan availability tanah-tanah tu. Katanya untuk isu tanah ni kesimpulannya MINDEF hanyalah pemudah cara untuk membantu ATM. Kena cek balik lah dekat perenggan mana dalam Pemat yang ada mention pasal veteran ATM yang layak memohon untuk tanah. Sebab dia kata dekat sini dalam clause tu tak mention veteran tapi mention anggota ATM. Okey, ini aku tak tahu, aku tak ada pun nak tuntut, tapi kepada yang tuntut tu mungkin boleh cek balik. Aku cut short je dekat sini. Jawapan MINDEF pada 8 Jun 2022, Menteri Kanan Pertahanan sendiri telah mengumumkan bahawa ATM setuju untuk mewujudkan panel penasihat yang diketuai oleh Pengerusi Jabatan Hal Ehwal Veteran bagi mempertimbangkan permohonan bekas tentera yang terlibat salah laku ini untuk diiktiraf sebagai veteran ATM. Jadi kepada bekas-bekas tentera yang berhenti anda para, yang buat masalah dan sebagainya, harap-harap korang insaf, yang nak tuntut pengampunan dan nak hak sebagai veteran ATM, korang ada peluang, dan permohonan ini korang boleh hantar dekat Jeff. Jadi bolehlah kontak Jeff untuk maklumat lanjut. Benda ni sebenarnya jadi isu bila Muhammad Sabu jadi Menteri Pertahanan. Dia yang janjikan pemegang ataupun penerima pingat jasa Malaysia ni boleh dapat allowance. Tapi macam biasalah, as long as orang tu adalah orang politik, tak kisahlah parti mana pun, bila dia jadi menteri, yang ditabur hanyalah janji-janji dicapati yen nade. Jadi bila kerajaan sudah bertukar banyak kali, janji-janji itu pun hilang bagaikan debu-debu ngawangi. Yang tu aku tak tahulah. Itu memang permainan politik. Jadi kitalah yang jadi mangsa diperkotak-katikkan. Wallahualam. Penjelasan MINDEF adalah yang layak dapat allowance adalah yang menerima Seri Pahlawan Gagah Perkasa ataupun SP ataupun Pingat Gagah Berani ataupun PGB. Katanya berbeza dengan PJM ni, Pingat Jasa Malaysia ni, sebab PJM ni hanyalah sebuah campaign medal ataupun service medal sahaja. Walau bagaimanapun, MINDEF sedang membuat kajian dan penelitian atas tuntutan pasal Pingat Jasa Malaysia punya allowance ni. Jadi apa kita perlu buat? Kita tunggu dan sabar. Dah 5 kali sabar. Katanya Menteri Kanan Pertahanan pada 8 Jun 2022 telah mengumumkan penambahbaikan terhadap pencen terbitan. Dengan ini, balu atau duda yang dikahwini oleh veteran ATM akan dapat menikmati pencen terbitan sehingga umur suami atau isteri mereka 80
tahun. Jadi contohnya dekat sini kepada anggota tentera yang berpencen, yang tamat perkhidmatan, masuk umur diorang 40 tahun. Tapi dia kahwin lepas tu pada umur 45 tahun pula. Lepas tu meninggal pula pada usia 50 tahun. Maka baru suami ataupun isteri layak dapat pencen tu sehingga umur arwah menjangkau usia 80 tahun lah, sama dengan umur dia dekat dunia lah. Maknanya kalau dia meninggal pada usia 50 tahun, dia layak dapat pencen selama tempoh 30 tahun. Lagi sekali, jawapan MINDEF, veteran-veteran yang berhenti, yang tidak berpencen, ini adalah pilihan masing-masing. Dan katanya benda ni dah dituntut banyak kali disebabkan anggota yang berhenti bawah 21 tahun ni tak ada pencen. So jawapan dorang adalah benda ni melibatkan implikasi kewangan dan proses dia bukannya pada Kementerian Pertahanan saja, kena lalu banyak kementerian dan akhir sekali macam biasa kena lalu Kementerian Kewangan. Sebab benda ni melibatkan duit dan dorang cakap sebenarnya MINDEF prihatin sebab daripada tahun 2013 dan 2017 banyak bantuan-bantuan one off yang telah diberikan kepada anggota tentera tidak berpencen. Bantuan raya lah, bantuan tu lah, 500 lah, 300 lah semasa COVID-19. Ada juga bantuan one off yang diberikan. Tapi masalahnya dekat sini yang aku banyak terima rungutan daripada veteran tidak berpencen ni, ada yang tak terima. Mungkin MINDEF akan bagi alasan, mungkin dorang ni tak berdaftar dengan JEF kot. Dorang dah berdaftar, tapi kenapa dorang tak terima? Segelintir daripada dorang lah. MINDEF boleh tolong cek balik dengan JEF, kenapa proses untuk menerima bantuan-bantuan ni, kenapa kadang-kadang ada segelintir yang tersangkut, ada yang lambat dapat, ada yang tak dapat langsung pun ada. Aku bagi tahu macam tu dekat wakil MINDEF tu, tapi apa yang dorang cakap, cek balik dengan veteran, sebenarnya ramai yang masih tak berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran. Dekat sini dia cakap jumlah veteran ATM tidak berpencen yang telah berdaftar hanya 81,000 orang, yang mana 8,000 lebih lagi masih dalam proses pengesahan maklumat. Jadi total secara roughly-nya bekas tentera ni lebih kurang 200,000 orang. Jadi mana lagi baki lebih kurang 119,000 orang yang masih tak berdaftar ni, guys. Pergilah daftar. Kalau kata nak tuntut macam-macam, nak allowance itu, nak one off apa semua, kalau kata korang tak berdaftar, macam mana korang nak tuntut? Benda tu pun nak kena consider jugalah. Jadi korang pergilah daftar, tak payah buang masa. Sekiranya korang dah daftar dengan JEF tapi masih lagi ada masalah dari segi tuntutan lah, allowance lah dan sebagainya, kalau tak dapat barulah kita boleh bising, barulah kita layak. Tapi ini daftar pun tak, macam mana nak bising? Ada lagi beberapa inisiatif kebajikan yang telah dilaksanakan khusus untuk veteran ATM. Aku cut short je dekat sini sebab panjang sangat. Antaranya perumahan. MINDEF telah memperkenalkan program inisiatif perumahan veteran ATM. Katanya terdapat 900 unit rumah mampu milik di residensi Satria Sungai Besi dikhususkan untuk veteran ATM. Termasuklah ada 14 unit kedai di kompleks perumahan tersebut diberikan untuk yang nak buat bisnes. Jadi korang bolehlah berhubung dengan JEF mengenai rumah untuk veteran ATM dekat sini. Membantu veteran ATM untuk mendapat kerjaya ataupun kerjaya kedua, iaitu mewujudkan inisiatif khusus iaitu My Veteran Mall bagi membantu meluaskan peluang untuk veteran ATM memasarkan produk mereka. MINDEF juga telah mewujudkan program jaminan makanan untuk menyediakan peluang kerjaya kedua dalam sektor pertanian, pembiayaan mikro usahawan kepada veteran ATM yang diteruskan, dan ribuan veteran ATM telah menerima pembiayaan dengan jumlah jutaan ringgit. Program ARPEL juga masih diteruskan dan katanya kita juga ada kursus perhebat, dan kursus perhebat ni aku pernah buat video manfaat-manfaat yang disediakan oleh pihak perhebat secara percuma, dan feedback daripada pihak perhebat sangat-sangatlah menyedihkan sebab katanya bekas tentera yang memohon sangat-sangatlah sedikit. Jadi pergilah, dah ada orang sediakan tu, pergilah. Nanti kalau tak dapat, korang komplain pula. Itu antara yang diberitahu. Kalau korang terlepas apa yang aku bagi tahu, korang boleh rewind balik, boleh dengar balik lah. Aku tak lagak sebab panjang sangat. Aku nak boh satu-satu, insyaAllah aku cuba yang terbaik lah untuk sampaikan kan kepada pihak MINDEF
okey? Berapa lama lagi kita orang nak tunggu? Mungkin ada yang bersependapat dengan aku nak tanya, berapa lama lagi isu-isu ni dalam proses penelitian lah, proses perbincangan lah, bila nak dapat kelulusan? Sebab ada di antara tuntutan-tuntutan ni bukan baru tuntut semalam tau, bertahun-tahun dituntut, dan saban tahun semakin ramai veteran ATM yang berhenti, tak kisahlah berpencen ke tak berpencen ke, dorang juga akan tuntut benda yang sama. Jadi sampai bila benda ni nak prolong? Kepada pihak MINDEF, aku nak korang dengar apa yang dikatakan oleh Parlimen Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi bin Buang QDM. Dengar baik-baik. Management also sudah buka. Kan? Saya berharap dengan adanya pendekatan-pendekatan seperti ini, kan, one day isu yang dihadapi oleh veteran sekarang ni, kan, all this modern issue, isu-isu yang remeh-temeh ni dapat diselesaikan, dan kita tidak mahu melihat bahawa semua bersekah-askah, kan, dalam golongan yang tidak bernasib baik. Kan? We want to change that. Kan? We want veteran ni, apabila mereka habis servis ni, they will stand tall and be proud to be what they are. Kan? Bukan nak minta-minta lagi. Kan? We want them to say that, kan, buat askar lah yang membuat mereka jadi apa yang mereka rasa sekali. I think this is what we want. True. No, we are not trying to solve the problem. We are realizing, tengok masalah sekarang ni. We are not talking about short term. Sebab tu, kan, saya cakap betul, kan. Sekarang ni, next year saya veteran. Yes. Saya akan duduk situ, saya akan tanya orang yang dalam servis, kan, apa masalah tak boleh solve lagi ni, kan. All these things will continue. If we don't change now, if we don't change our attitude, mengatakan we have to stop it now, kan, we won't be able to do it. We have to look long term. We have to look our future generation. Kan? Kita tak nak askar yang akan masuk nanti akan masuk dalam golongan miskin. Betul. We have to do that. But if you all don't support us here, kan, nothing will happen. Dekat tahun kita akan duduk sini, cakap benda sama. Betul. Dah dengar kan? So nampak tak apa yang kita orang tengah alami sekarang ni? Daripada zaman dulu sampailah sekarang, mungkin sampai ke orang-orang yang akan berhenti lepas-lepas ni, benda ni sampai ke sudah tak selesai. Lepas ni berhenti tuntut, lepas ni berhenti tuntut. Jadi mana penyelesaian dia? Yang kita nak adalah penyelesaian. Kita nak solution. Kita nak benda berjalan. Bukannya balik-balik benda ni sedang dikaji, benda ni dalam proses mesyuarat, benda ni dalam proses kelulusan, benda ni masih dalam penelitian. Sampai bila? Jadi kepada pihak MINDEF, ini daripada aku secara peribadi. Aku tak tahu yang lain, yang golongan ni, grup-grup ni, yang diorang cakap semua aku tak tahu. Ini apa yang daripada aku. Kita orang veteran-veteran ni dah dilatih untuk tak bagi alasan, no excuse. Benda dapat terus buat. Proses dia lama ke, proses dia sekejap ke, tapi benda kena berjalan. Yang kita nak adalah solution. Apa yang kita nak adalah action, bukan lagi alasan. Dengar sendiri apa Tan Sri PAT cakap. Jadi kalau PAT pun dah bersuara, takkan korang masih nak bagi alasan yang sama? Bertahun-tahun duk tuntut benda yang sama je. Okey, last-last habuk pun tarak. Nanti alasan dah tukar kerajaan, kita tak dapat buat tak best lah macam tu. Aku dah sampaikan apa yang perlu disampaikan, apa yang MINDEF nak aku sampaikan, aku dah sampaikan, dan aku dah bagi tahu daripada sudut aku sendiri apa pendapat aku dan apa yang aku nak petikai. Jadi terbukti aku tidak dibayar apa-apa, okey, dan MINDEF juga beri hak kebebasan kepada aku. Sekiranya aku nak petikai, sekiranya aku nak argue, silakan. Sebab tak ada langsung political interest dekat sini. Macam korang pun tahu, aku memang tak suka politik dekat Malaysia. Sebab politik lah ramai rakyat Malaysia jadi mangsa. Sekiranya korang setuju ataupun tak setuju, korang share je lah video ni. Okey, ada juga info-info penting yang korang kena tahu. Dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen
Komenlah yang baik-baik. Jangan anggap aku ni sokong MINDEF, aku ni jadi suara MINDEF, aku ni dibayar oleh MINDEF. No, aku tetap di belakang veteran, tapi aku buat part aku lah. Okey, korang buat part korang, aku buat part aku yang aku mampu. Tengok, walaupun part aku ni hanyalah sekadar video YouTube saja, tapi alhamdulillah MINDEF dengar dan aku dipanggil untuk dengar sendiri jawapan daripada MINDEF, walaupun jawapan dia tak berapa nak sedap didengar lah, tapi walau bagaimanapun alhamdulillah masih suara aku didengari. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Please tolong selesaikan, sudah-sudahlah. Okey, PAT pun dah bersuara, benda ni dah dapat perhatian Panglima Angkatan Tentera, sebab insya-Allah Panglima Angkatan Tentera pun akan jadi veteran. Jadi sampai kesudah benda ni duk dituntut hari-hari setiap tahun. Kesalahan dekat kita orang. Bukan aku nak ugut, tapi sekadar supaya korang clear sikit. Ada yang aktif dalam bidang politik dan sebagainya. Jadi dorang juga ada yang dah berbunyi lah PRU dan sebagainya. Jadi wallahualam, aku tak tahu. Aku hanya menyampaikan, okey? Part MINDEF pun aku dah sampaikan, part veteran pun aku dah sampaikan, okey? So, semoga kita semua baik-baik saja. Semoga semua ni dapat diselesaikan dengan segera. Fikirlah, ini askar lah. Takkan nak biar bekas-bekas askar yang dah berjuang mempertahankan negara ni hidup merempat dan sebagainya. Okey? So insya-Allah kita jumpa lagi dalam next video. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah insya-Allah. Assalamualaikum. Have a nice day. Bye bye. See ya.